Untuk seterusnya, untuk makluman tuan-tuan dan puan, ini adalah setahun kes Najib. Hari ini adalah genap setahun bagi kes Najib dipenjarakan. Ialah adalah geng-geng Najib mengatakan telah setahun kita memperingati kekejaman terhadap Najib Tun Razak. Well, saya dah ada satu video lah tentang SRC, kes SRC, dan kita dah lihat bagaimana secara detailnya video tersebut, tuan-tuan boleh tengok sendiri. Tapi saya nak ceritakan keterangan yang dibawa oleh ZT berkenaan dengan kes 1MDB. Ini satu kes lain. Bekas Perdana Menteri Datuk Mahathir Mohamad mendakwa keterangan bekas Gubernur Bank Negara ZT Aziz adalah bukti bekas Peguam Negara Apandi Ali mengabaikan tugasnya. Dalam hantaran di media sosial, Mahathir turut mempersoalkan kenapa kerajaan ketika pimpinan bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menyelesaikan saman pemecatan Apandi di luar mahkamah. Saya tersentak apabila membaca laporan berita semasa perbicaraan melibatkan 1MDB. ZT menyatakan dia telah melaporkan kepada Peguam Negara ketika itu Apandi kesalahan pegawai MDB. Namun Peguam Negara tidak mengambil apa-apa tindakan. Ini seolah-olah bagi saya pengabaian tugas. Namun Apandi telah menyaman saya kerana pemecatan secara salah. Saya bersedia untuk mahkamah bagi menjelaskan mengapa saya perlu membuangnya, kata Mahathir. Mahathir mempecat Apandi sejurus selepas PH membentuk kerajaan dan menggantikan dengan Tommy Thomas. Apandi memfailkan saman 2.2 juta dan kerajaan asas dakwaan dipecat secara tidak sah. Melalui tuntutan mahkamah itu, Apandi memohon antara lain pengisytiharan bahawa Mahathir telah menyalahgunakan kedudukan, mendorong berlakunya pelanggaran kontrak antara dia dan kerajaan Malaysia. Tetapi kontrak ini akhirnya saman tersebut diselesaikan secara luar mahkamah oleh kerajaan Ismail Sabri pada waktu itu. Tapi dalam masa sama, tuan-tuan, okey, ada benda tindakan Mahathir ni betul juga, bagus juga. Cuma dalam masa sama, saya teringat kenyataan Mahathir bila sehari dua lepas kan. Dia kata kerajaan Anwar Ibrahim ini adalah sangat kejam. Kerajaan Anwar Ibrahim ni kejam, dia kata kan. Kuku besi. Dia kata kuku besi. Saya kata kalau ada geng walaon yang percaya yang dah tua lah, maksudnya korang tak hidup zaman reformasi lah. Kalau ada geng muda-muda ni percaya, kita faham lah engkau tak melalui apa yang kami lalui lah. Punyalah tuan-tuan, kalau nak tengok zaman Mahathir dahulu, tuan-tuan tahu tak asal usul fake account? Asal usul fake account pada zaman Mahathir lah. Kenapa pada masa tu kami buat fake account? Punyalah takut kena tangkap, tuan-tuan. Itulah asal usul fake account. Pada zaman itu ada blog-blog, ada blog Maha Zalim, ada blog Maha Fir'aun, ada juga yalah, nama-nama seperti sharpshooter. Ada nama-nama 2-3 nama lain lah yang pada masa itu agak prominent menulis mengkritik Mahathir. Kenapa? Sebab kita tahu pada waktu itu ada satu undang-undang nama dia Internal Security Act, ISA. Now, asal usul ISA digunakan oleh British untuk menangkap masa itu pemberontak, terutama komunis. Tetapi ISA ni kemudian digunakan oleh Mahathir untuk menangkap antara lainnya adalah ahli-ahli politik yang menentang beliau. Ada satu video dalam Facebook saya, saya letakkan di mana ada seorang ahli PAS ni, Ustaz PAS. Ustaz apa nama dia? Dia ditangkap 5 tahun, dipenjarakan dalam ISA tanpa bicara. Tanpa bicara, nak cerita kejam tak kejam Mahathir ni, tuan-tuan. Tanpa bicara. Kalau tuan-tuan ingat Ops Lalang tahun 80-an pun ditangkap tanpa bicara. Tapi yang peliknya, tuan-tuan perasan tak? Hadi Awang tak pernah kena tangkap ISA tau. Tahu siapa lagi seorang yang tak pernah masuk penjara? Azmin Ali. Tak? Pernah tak? Ada lah mungkin kena tak panggil polis tu ada. Tapi masuk ISA ke penjara, ke lock-up ke, dua makhluk ni tak pernah. Tapi tengok di mana kedudukan mereka sekarang, tuan-tuan. Jadi, poin saya adalah, kita nak kata Anwar tu kejam. Kerajaan sekarang ni kejam. Kerajaan sekarang ini, kalau nak compare dengan zaman Mahathir, kegajaman pada zaman itu, kita punya takut, tuan-tuan. Allah, hai. Nak bercakap soal politik. Bayangkan, kami sampai nak bercakap soal politik. Tahu kami bercakap kat mana? Kat dalam, masa kat UK dulu, kat dalam kereta api. Sebab kita risau. Yelah, kita tahulah kalau Melayu tu, most likely SB lah. Special Branch. Kan? Tapi kalau di Malaysia, tak boleh cakap. Dia pernah dulu, korang tak pernah dengar undang-undang ni. Tak boleh berjalan lebih daripada 5 orang. I think 98 masa tu. Tak boleh berjalan lebih daripada 5 orang. Jalan lebih 5 orang, kena tangkap. Lebih 5 orang, kena tangkap pada waktu itu. So, ini adalah undang-undang yang diwujudkan untuk menakut-nakutkan rakyat pada waktu itu. Tetapi semangat reformasi kita kuat. Dan kita rasa bahawa perjuangan kita adalah perjuangan untuk nak merubah sistem.
Dan bila kita dah memegang kerajaan ini, itu benda yang kita buat, struktur yang kita buat. Now, ada yang bertanya, Suadi dengan hutang 1.5 trilion ni, mana Anwar boleh dapat duit-duit ni bagi kepada rakyat sesuka hati? Satu je, Anwar tak sakau. That is why dia ada lebihan-lebihan duit untuk nak dibagi kepada rakyat. Itu saja, tuan-tuan. Komitmen Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata, saya tak akan ambil gaji sehingga keadaan ekonomi pulih. Once ekonomi pulih, boleh ambil gaji, dia kata. Now, dalam keadaan ini, dia boleh kata, tak apa, saya ambil gaji RM1. Dia ambil gaji juga RM1. Tapi, dia bagi kepada, apa orang kata, kepada rakyat, keutamaan ni kepada rakyat. Now, tuan-tuan, macam ni lah. Simple. Otak walaon semua memang tak boleh nak hadam benda ni lah. Tapi kita ambil otak manusia yang rasional, yang waras, yang even tak payah jadi ahli politik, tak payah sokong mana-mana parti. Tapi kita fikir, kalau seorang pemimpin yang sanggup nak mengorbankan gaji dia, pendapatan dia, demi untuk nak mendahulukan dan menyelesaikan masalah rakyat, kau tak rasa ke pemimpin macam ni yang sepatutnya kita sokong? Kita bukan bercakap soal kita saja, mak bapak kita, adik-beradik kita bercakap soal apa orang kata, soal jiran kita, saudara kita yang dibantu oleh kerajaan dan juga kerajaan PMX pada masa ini. Masa saya debat dengan Tun Faizal tu kan, dia punya debat tu, dia duk cerita Anwar pembelit, Anwar pembohong, Anwar penipu, Anwar tak betul, Anwar tak pandai, tak kompeten, menteri dan sebagainya tak kompeten. Kemudian dia kata 8 bulan memerintah, dia kata macam tu. Tapi bila dia cerita pasal Kelantan, Kelantan ni sebab tak ada empangan, Kelantan ni sebab dinafikan duit. Tuan-tuan, air je sikit. Kalau 8 bulan dia kata pembohong, kena kencing, penipu, yang 33 tahun tu, takkan yang 33 tahun dia bela, yang 8 bulan dia boleh kata kencing. Tapi itulah mentaliti walaon. Itulah pemikiran dan kedunguan otak walaon. Dan adalah orang kata, tengok Iswardi tak berani jawab yang Tun Faizal kata. Tuan-tuan, ada 4 orang atas pentas. Kalau aku berdebat dengan dia, orang keempat ni tak bercakap. Kalau nak kita buat one on one, okey, iaitu tak ada masalah kan, saya sedia terima. Tapi kalau 4 orang kat situ, akhirnya debat kami berdua je. Kita menghormati tetamu. Dan yang pentingnya, ni, host tu dah bantai dia. Bila dia kata, sekarang ni, tengok kerajaan, OPR naik. Host kata apa? Tapi zaman you 3 kali naik. Saya betulkan, 4 kali, bukan 3 kali. 4 kali. Dia tapi kos tinggi. dan host tu kata, tapi yang last time OPR tak naik pun. Yang zaman Perikatan Nasional 3 kali. Saya kata bukan, 4 kali. 4 kali. Kan? So, kan? Tapi itulah dia mentaliti mereka. Kita nak kata macam mana? Itu mentaliti yang dibawakan oleh mereka. Baik.